Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama, Putri dan Saira. Yang kedua, Siti Nur Aslina. Dan yang ketiga, saya, Dania Irsa. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dania Irsa binti Rozi. Hari ini saya akan menerangkan bisnes model Canvas bagi Proton Holdings Berhad. Yang pertama, pengenalan kepada Proton Holdings Berhad. Proton Holdings Berhad atau lebih dikenali sebagai Proton adalah salah satu syarikat automobil yang terkenal di seluruh Malaysia. Proton ditubuhkan pada 1983. Proton juga syarikat pertama automobil selepas kedatangan Pro 2. Seterusnya, Proton Holdings Berhad ditubuhkan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Kini pemiliknya ialah Tan Sri Syed Mokhtar. Selanjutnya, Proton Saga merupakan kenderaan pertama yang dilancarkan pada September 1985. Seperti yang anda tahu, pada masa kini, Proton mempunyai lebih daripada 26 kenderaan bermotor. Pada tahun 2020, Proton telah mengeluarkan X50 iaitu model kenderaan mereka yang terbaru. Seterusnya, saya akan menerangkan visi dan misi Proton Holdings Berhad. Visi Proton Holdings Berhad adalah menjadi syarikat kejuruteraan automotif yang berjaya di peringkat global dan berorientasikan kepuasan pelanggan, seterusnya menghasilkan produk dengan harga yang kompetitif dan inovatif. Seperti yang anda tahu, Proton akan mengeluarkan kenderaan bermotor dengan harga yang berpatutan dan mampu dimiliki oleh rakyat Malaysia. Seterusnya, misi Proton terbahagi kepada 3. Yang pertama, misi Proton untuk para pelanggan pula adalah Proton berusaha untuk memastikan kepuasan pelanggan dengan menyediakan kereta yang berkualiti dan produk berkaitan perkhidmatan yang lebih cekap. Misi Proton untuk para pekerja pula adalah Proton Holdings Berhad komited untuk mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif sementara memberi tumpuan kepada pembangunan sumber manusia dan pekerjaan jangka masa panjang. Yang ketiga, misi kepada negara. Proton Holdings Berhad akan menjadi warga korporat yang bertanggungjawab dan boleh bergerak ke arah merealisasikan wawasan 2050. Seterusnya, saya akan menerangkan objektif Proton. Proton akan menerajui proses perindustrian, pembuatan dan automotif dalam negara. Seterusnya, Proton Holdings Berhad ingin meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi dalam bidang industri pembuatan automotif. Akhir sekali, memperkukuhkan keupayaan industri automotif Malaysia bagi menembusi pasaran antarabangsa untuk lebih terkenal di peringkat global. Seperti yang anda tahu, Proton telah mengeluarkan logo yang baru. Di sebelah kiri ialah logo yang lama iaitu digunakan pada Proton Saga dan di sebelah kanan ialah logo yang baru yang digunakan pada model kenderaan Proton terkini. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tujuan, struktur dan fungsi pengurusan sumber manusia. Antara fungsi pengurusan sumber manusia di Proton Holdings adalah untuk memastikan bahawa pekerja yang diambil oleh Proton digunakan dengan cekap dan berkesan. Oleh itu, pengurusan sumber manusia Proton Holdings akan memastikan pekerja mereka mempunyai kemahiran dan latihan bimbingan yang mencukupi untuk menghasilkan kenderaan bermotor yang bermutu tinggi. Tujuan pengurusan sumber manusia di Proton Holdings adalah merekrut pekerja, memberi ganjaran dan mengekalkan pekerja terbaik. Seterusnya, program latihan untuk dilaksanakan oleh pelatih siswaza turut disediakan. Contohnya, latihan industri. Seterusnya, komunikasi pembangunan polisi yang melibatkan pekerja. Seterusnya, ini merupakan struktur pengurusan bagi Proton Holdings Berhad. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Aslina binti Muhammad Ismail akan mengambil alih pula untuk menerangkan tentang slide syarikat Proton Holdings Berhad. Kita beralih pula kepada slide sistem pembayaran gaji pekerja. Syarikat Proton mengamalkan sistem gaji setiap bulan mengikut kehadiran pekerja. Masa dan hari pekerja disemak dan dipantau menggunakan mesin atau dikenali sebagai punch card. Syarikat menyediakan jumlah MC iaitu Medical Certificate tahunan bagi pekerja-pekerja mereka. Sekiranya pekerja tidak dapat hadir tanpa sebab, pihak majikan boleh menolak gaji mereka atas budi bicara. Syarikat juga menyediakan cuti bagi kes kecemasan, EL, emergency leave seperti contoh kes kematian, sakit dan sebagainya. Terusnya, kita akan beralih kepada slide waktu bekerja. Syarikat Proton Holdings Berhad mempunyai 2 waktu bekerja iaitu waktu pejabat dan juga waktu bukan pejabat. Waktu pejabat kebiasaannya untuk pekerja-pejabat yang bekerja dari hari Isnin sehingga Jumaat selama 8 jam sehari serta bercuti pada Sabtu dan Ahad. Manakala waktu bukan pejabat kebiasaannya untuk pekerja yang bekerja di bahagian operasi kilang. Pekerja di bahagian ini ada kalanya bekerja selama lebih 8 jam sehari tetapi tidak melebihi 12 jam. Pekerja juga mungkin bergilir-gilir untuk bekerja dalam seminggu mengikut shift yang telah ditetapkan. Faedah dan ganjaran. Syarikat Proton Holdings Berhad menyediakan 3 caruman yang wajib dibayar oleh majikan dan juga pekerja setiap bulan. Yang pertama ialah KWSP. Caruman KWSP iaitu EPF ialah caruman yang wajib dibayar oleh majikan sebanyak 13% daripada jumlah gaji pokok pekerja, manakala 11% pula akan ditolak dari gaji pokok seorang pekerja. Yang kedua ialah perkeso ataupun sok-sok.
Perkeso adalah caruman untuk menyediakan bantuan dari segi perubatan dan kewangan kepada pekerja sekiranya berlaku sebarang kemalangan atau penyakit terhadap diri pekerja itu sendiri. Daripada caruman ini jugalah akan memberi bantuan kepada ahli tanggungan pekerja sekiranya berlaku kematian. Faedah-faedah di bawah skim ini dibahagikan kepada dua, iaitu skim bencana pekerjaan dan juga skim keilatan. Skim bencana pekerjaan ialah skim perlindungan kepada pekerja yang mengalami kecederaan semasa bekerja. Antara contoh faedah yang diterima ialah faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal dan juga allowance layanan sentiasa. Skim keilatan pula ialah skim melindungi pekerja yang hilang upaya atau meninggal dunia atas sebarang sebab yang mempunyai kaitan dengan pekerjaan mereka. Keilatan merupakan keuzuran yang menyebabkan ketidakmampuan pekerja untuk mencapai 1/3 daripada nafkah seperti yang normal. Antara faedah yang diterima ialah pension ilat, bantuan ilat, allowance layanan sentiasa dan lain-lain. Yang ketiga pula ialah sistem insurans pekerja. Kadar caruman bagi sistem insurans pekerja ataupun SIP adalah daripada 0.2% share majikan dan 0.2% share pekerja daripada gaji bulanan mereka. Antara ganjaran yang diberikan syarikat Proton Holding Berhad kepada pekerjanya ialah kemudahan perubatan, insurans kesihatan, subsidi, anugerah kecemerlangan dan bonus tahunan. Proton Holding Berhad telah menyediakan kemudahan perubatan kepada lebih 10,000 pekerja bagi menjaga kebajikan setiap pekerjanya. Antaranya ialah penyediaan klinik panel, potongan harga perubatan dan potongan harga perubatan selepas pencen. Sepanjang tempoh PKP, status kesihatan setiap pekerja dipantau sebanyak 2 kali setiap hari. Sekiranya terdapat pekerja yang disyaki dijangkiti, segala kos perubatan seperti swab test ditanggung di bawah Proton Holding Berhad. Insurans kesihatan. Kesemua pekerja bekerja di bawah Proton Holding Berhad diwajibkan untuk mengambil insurans perlindungan kesihatan. Insurans ini berfungsi untuk melindungi pekerja dengan meliputi kos rawatan yang ditanggung sekiranya berlaku sebarang musibah seperti penyakit, kemalangan, pembedahan dan kes unit rawatan rapi ICU. Subsidi adalah satu bentuk bantuan kewangan yang diberikan kepada sektor perniagaan. Proton Holding Berhad yang merupakan jenama kebanggaan Malaysia telah mendapat subsidi daripada kerajaan. Ini membawa kelebihan kepada setiap pekerjanya. Antara subsidi yang diterima ialah subsidi makanan dan bantuan kewangan. Anugerah kecemerlangan. Pekerja yang menunjukkan prestasi terbaik akan dipilih dan dianugerahkan tokoh pekerja cemerlang. Selain bagi menghargai titik peluh pekerja, anugerah ini bertujuan untuk menyuntik semangat para pekerja lain untuk menjadi lebih baik pada masa akan datang. Salah satu hadiah atau penghargaan yang diterima oleh pekerja adalah dengan pemberian kereta percuma. Yang terakhir ialah bonus tahunan. Pekerja diberikan bonus tahunan bagi setiap hujung tahun. Bonus ini bergantung kepada jumlah kehadiran dan juga prestasi setiap pekerja. Kita beralih pula kepada pengurusan prestasi dan penilaian pekerja. Pengurusan prestasi yang dijalankan oleh Proton Holding Berhad adalah lebih berbentuk kepada sokongan. Antara perkara-perkara yang dijalankan dalam menilai prestasi pekerja adalah seperti berikut. Pertama, memberi sokongan secara praktikal. Kedua, memastikan pekerja mengetahui dengan jelas keputusan prestasi penilaian yang diperlukan. Ketiga, memberi hikmat nasihat kepada pekerja jika memerlukan. Keempat, memberi program latihan dan pembangunan supaya mencapai prestasi yang dikehendaki. Dan yang terakhir, mengubah swipe pengukuran sasaran keutamaan dan prestasi berdasarkan kepada perubahan di dalam keutamaan organisasi, pasaran, dasar kerajaan dan sebagainya. Proton juga telah menganugerahkan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap 3 kepada seramai 258 kaki tangan dari syarikat mereka. Penganugerahan sijil ini menunjukkan komitmen syarikat untuk meneruskan pembangunan para pekerjanya bagi mengekalkan momentum dalam mengembangkan perniagaan. Ia juga menunjukkan pengiktirafan terhadap kepentingan pekerja mahir dalam industri automotif, khususnya dalam bidang kualiti produk dari segi proses pembuatan dan pengeluaran. Assalamualaikum. Saya Puteri Nusairah binti Jamaluddin akan menerangkan tentang slide yang seterusnya. Latihan. Proton Holdings Berhad mendapat pentaulihan dari Kementerian Sumber Manusia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK sebagai pusat sehenti untuk program Sistem Latihan Dual Nasional SLDN. Selari dengan tujuan pemerintah untuk mengubah pendidikan dan latihan teknik dan vokasional, program yang dilaksanakan adalah bukti komitmen syarikat dalam membangun dan menghasilkan lebih banyak pekerja yang mahir. Berikut adalah contoh program atau latihan yang diwujudkan oleh Proton Holdings Berhad. Contoh yang pertama adalah program World Skills Malaysia Belia WSMB yang diadakan untuk memberikan kemahiran latihan yang tepat kepada para belia dan untuk mempromosikan inovasi terbaik di peringkat nasional. Mereka akan bertanding di pertandingan kemahiran ASEAN dan pertandingan kemahiran dunia dengan yang terakhir berlangsung di Abu Dhabi. Contoh yang kedua adalah Proton menandatangani MOU terpisah dengan Akademi Saga yang akan menyaksikan kedua-dua pihak menjalin kerjasama dalam peningkatan kemahiran di kalangan pelajar AS dengan memastikan kursus dimoderasi sesuai dengan modul yang diluluskan oleh JPK.
Contoh yang ketiga adalah Proton menyediakan tempat untuk latihan praktikal pelajar, di mana mereka akan mengembangkan dan mengkaji semula kurikulum, modul dan sukatan pelajaran yang digunakan dalam program, menyediakan alat bantu mengajar dan peralatan yang sesuai mengikut standard industri dan bertukar maklumat dan perkembangan terkini dalam bidang automotif. Contoh yang keempat, program Bakat Muda Proton, di mana Proton berminat untuk memanfaatkan kepimpinan mereka dan menjadikan tenda sebagai salah satu kepentingan global. Proton mencari calon muda yang dinamis dan tidak gentar dengan cabaran. Program Bakat Muda Proton memberikan latihan korporat berstruktur dalam jangka masa 12 bulan untuk membina dan mengembangkan pelbagai kemahiran dan kecekapan. Selain itu, calon akan diperkenalkan dengan pelbagai unit korporat dalam Proton untuk meningkatkan lagi pengetahuan dan pengalaman kerja mereka. Contoh yang kelima adalah program latihan 5 hari untuk badan dan lukisan. Anjuran Jabatan Latihan Proton bekerjasama dengan Motor Data Research Consortium MRC, Malaysia. Program latihan ini sangat penting untuk kaki tangan cat yang sejajar dengan visi Proton, iaitu memperkukuhkan segmen perniagaan badan dan cat di masa hadapan. Tambahan lagi, setelah selesai untuk kedua-dua kursus, peserta akan diberikan sijil oleh Institute Industri Motor IMI United Kingdom. Program ini mempunyai 2 bahagian seperti: pertama, metodologi pengukuhan dan pembaikan. Yang kedua, pembaikan badan struktur. Ganjaran yang akan diterima oleh mereka adalah menerima sijil SKM, iaitu sijil rasmi yang diakui secara nasional yang dikeluarkan oleh kerajaan. Keselamatan dan kesihatan pekerja. Sebagai pengeluar automobil terbesar di Malaysia, Proton komited untuk menjaga kepentingan pekerjanya serta peraturan dan undang-undang lain sebagai sebahagian daripada tanggungjawab syarikat. Kesannya, syarikat dapat mengekalkan minat pekerja dalam pelbagai program yang membantu menghilangkan kecederaan akibat pekerjaan dan penyakit. Kegiatan utama adalah program peningkatan ergonomi Proton yang bertujuan untuk mengekalkan keadaan kerja yang mesra manusia dan mengurangkan beban kerja di barisan pemasangan. Ergonomi merangkumi semua aspek pekerjaan dari tekanan fizikal yang ditanggungnya pada sendi, otot, saraf, tendon, tulang dan seumpamanya kepada faktor persekitaran yang boleh mempengaruhi pendengaran, penglihatan dan kesihatan umum. Melalui program ini, Proton telah menghapuskan perkara berikut. Yang pertama, amalan membawa barang berat yang beratnya melebihi 10 kg seperti kaca tingkap, tempat duduk, panel instrumen, pipe exhaust dan tayar. Yang kedua, kerja yang tidak kemas dan tidak disukai oleh pengendali seperti penggunaan uretana dan cecair mengecas. Yang ketiga, kerja fizikal yang berat seperti perengkoh tok tinggi yang melebihi 10 kg per M untuk pengetatan penggantungan baut tayar dan batang penggerak. Yang keempat, menanamkan amalan perjalanan suara yang berputar di sekitar keselamatan pada setiap masa adalah berterusan. Keselamatan semasa pandemik COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan MCO yang diwujudkan oleh kerajaan yang dimulai pada 18 Mac 2020 telah menyebabkan perubahan besar pada operasi untuk semua syarikat. Semasa MCO, status kesihatan setiap pekerja dipantau 2 kali sehari dengan rancangan untuk mengasingkan dan merawat mereka yang disyaki dijangkiti virus. Ini termasuk hujung minggu dan mengambil kira di mana kaki tangan berpusat semasa MCO serta status kerja aktif mereka. Sebelum MCO, pergerakan semua kaki tangan di luar syarikat adalah terhad dari awal Februari 2020. Mereka yang melakukan perjalanan diharuskan menjalani kuarantin 14 hari setelah kembali, termasuk menjalani pemeriksaan virus sebelum dan selepas tempoh kuarantin. Sebelum MCO diumumkan, mereka membatalkan semua perjalanan perniagaan ke luar negara dan memaksakan kerja dari operasi rumah untuk beberapa jabatan dengan kaki tangan yang dikuarantin untuk kemungkinan jangkitan. Sistem tata tertib dan penamatan perkhidmatan. Sistem tata tertib mesti adil dan saksama. Dalam sistem yang adil, pekerja mengetahui peraturannya dan tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apabila pekerja bersikap tidak boleh diterima, mereka dihukum. Tujuan adalah untuk mengubah tingkah laku pekerja dan menghantar amaran kepada pekerja lain bahawa tingkah laku yang tidak dapat diterima tidak akan ditoleransi. Antara langkah-langkah yang diambil oleh syarikat Proton Holdings Berhad. Yang pertama, amaran lisan. Apabila pekerja menunjukkan etika kerja yang buruk atau tidak menjalankan tugasnya dengan betul, Proton Holdings Berhad akan mengingatkannya melalui peringatan lisan. Caranya adalah secara tertutup. Pekerja diberi amaran lisan ketika dia berulang kali terlambat bekerja, gagal memenuhi harapan pekerja, mengambil masa rehat makan siang yang lebih lama daripada biasa atau sebab-sebab lain. Yang kedua, surat teguran. Pengurus mengeluarkan surat teguran jika amaran lisan pekerja tidak diendahkan. Sekiranya pelanggaran itu serius, memo teguran dikeluarkan walaupun tiada amaran lisan yang diberi. Surat teguran mendokumentasikan dengan tepat apa yang pekerja salah, bagaimana membetulkannya dan bagaimana akibat yang lebih serius mungkin berlaku sekiranya pekerja mengulangi tingkah laku buruk itu. Yang ketiga, penangguhan.
Sekiranya pelanggaran itu serius, pekerja tersebut mungkin digantung kerja. Panjang penggantungannya berbeza-beza, bergantung pada keparahan tindakan pekerja. Biasanya, penangguhan berlangsung dari sehari hingga tidak lebih dari seminggu. Semasa pekerja ditangguhkan, dia tidak akan dibayar. Penangguhan tidak bermaksud berfungsi sebagai percutian. Yang keempat, penamatan. Setelah usaha sebelumnya untuk menangani ketidakcekapan pekerja gagal, mungkin sudah waktunya memecat pekerja tersebut. Dalam beberapa kes, ketidakcekapan tersebut memberi kesan negatif terhadap syarikat Proton yang boleh diberhentikan pekerja tanpa peringatan terlebih dahulu. Perjanjian termeterai untuk kesatuan pekerja. Perjanjian untuk kesatuan pekerja ditandatangani dan dimeterai antara Ketua Pegawai Eksekutif Proton dan Presiden Persatuan Kesatuan Pekerja Syarikat Automobil Nasional Sdn Bhd dan Kesatuan Pekerja Proton Tanjung Malim Sdn Bhd. CA ditandatangani untuk menggantikan CA yang sedia ada yang akan berakhir pihak. CA memberikan penambahbaikan untuk pekerja yang merangkumi penyelarasat dengan perintah gaji minimum baru, insurans pekerja untuk kemalangan diri, jangka hayat, insurans perubatan dan faedah berkabung. Sejajar dengan usaha syarikat, tertakluk kepada pertimbangan kemampuan, Proton Holdings Berhad selalu mengutamakan kebajikan dan faedah pekerjanya. Syarikat amat menghargai bahawa untuk mencapai lebih banyak perniagaannya, ia perlu bekerjasama rapat dengan pekerjanya untuk melayani pelanggan kami dengan lebih baik. Apa yang saya dapat simpulkan daripada penulisan laporan ini adalah pengurusan sumber manusia daripada Proton Holding adalah sangat berkesan kerana kita dapat lihat daripada penghasilan model yang semakin lama semakin canggih menyebabkan Proton Holding terkenal di peringkat global. Oleh itu, Proton Holding mempunyai pekerja-pekerja yang berkemahiran tinggi dalam penghasilan rekaan mereka.